Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita sambung pelajaran sejarah kita. Okay. Pertama sekali buka buku teks. Okay, di muka surat 10 iaitu 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Okay, terdapat 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Okay. Jadi kita tengok kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Jadi ini adalah contoh sumber prima iaitu dinding gua, batu, kulit kayu, gading dan juga daun lontar. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, diary, fail kerajaan. Kalau kita tengok, kita pergi pada jabatan kerajaan, kita boleh ada disimpan fail-fail tahun 50-an, 60-an, berusia 50, 60 tahun dulu ataupun lebih daripada itu. Dan juga catatan pengembaraan. Proses kaedah bertulis adalah seperti berikut. Jadi nak menulis ni mesti ada proses dia. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber bagi satu peristiwa, tokoh atau institusi. Contohnya jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita. Juga terdapat di Portugal dan di Belanda. Sumber bertulis ini juga terdapat dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan Inggeris. Sebab apa? Terdapat di Portugal dan Belanda kerana bangsa ini sudah menjajah negara kita dulu dan dibawa balik beberapa bukti daripada negara kita dan disimpan di negara mereka sampai ke hari ini. Dan juga terdapat di negara-negara lain seperti di Rusia, di Amerika, di England juga terdapat bahan-bahan tentang negara kita disimpan di muzium negara-negara tersebut. Proses yang kedua ialah mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arsip atau perpustakaan. Kadangkala sejarawan akan mentafsir maklumat ini dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Jadi sejarawan ini dia perlu mendapatkan bantuan pakar dalam bidang-bidang lain. Supaya sumber maklumat itu dapat dijaga dengan baik. Sebab kadang-kadang dia tidak, ada setengah tu dia tak boleh terkena kepada suhu tertentu. Kalau panas, terlalu panas sebab dia simpan mungkin dari tempat yang agak dingin, agak lembap. Jadi bila terdedah kepada suhu yang agak tinggi, ia boleh menyebabkan bahan itu ataupun sumber itu menjadi hancur contohnya, ataupun tulisannya tidak lagi boleh dibaca dengan baik. Dan proses yang ketiga ialah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Bahan atau sumber rujukan yang telah didapati harus dikumpulkan di satu tempat. Sumber hendaklah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Jadi dia tak boleh kita dapat jumpa sumber kita biarkan. Perlulah disimpan, perlulah dilabelkan, perlulah dibuat nombor rujukan supaya senang nak buat catatan, nak buat rujukan pada masa depan. Proses yang keempat ialah menggunakan peralatan yang sesuai. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan, di samping menyusun bibliografi dan statistik. Jadi, peralatan sesuai perlu digunakan supaya sumber prima tadi kita boleh pindahkan. Disimpan dalam berbagai-bagai bentuk. Kita jumpa dalam bentuk penulisan, kemudian kita ambil gambar, simpan dalam komputer dan sebagainya.
Kemudian kita susun mengikut bibliografi. Bibliografi ni ada nombor rujukan 1.1.1.3.4 dan sebagainya. Okey. Dan juga dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk carta, bentuk graf. Okey. Dan proses yang kelima ialah menganalisis. Keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru terhadap suatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan seseorang sejarawan perlu disebar bagi memperkukuh teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Jadi dia kata bila seorang sejarawan itu membuat kajian, membuat analisa, dia memberikan perspektif baru. Okay? Mungkin pandangan itu berbeza daripada apa kita, kalau orang biasa kita nampak macam ni. Tapi seorang sejarawan yang berpengalaman, yang berilmu pengetahuan, dia boleh mengupas satu peristiwa itu dalam bentuk ataupun dalam dari segi perspektif yang berbeza. Okay? Dan apabila sejarawan lain lihat, sejarawan yang lain ini boleh mengupas ataupun menjelaskan pertentangan ataupun memberikan pandangan dia juga mungkin daripada perspektif yang lain. Jadi wujud perdebatan, wujud perbincangan, okay, daripada satu-satu peristiwa sejarah sebelum boleh disimpulkan, dibuat kesimpulan. Okay. Jadi bila sudah selesai menganalisis, sudah berselesai perdebatan, barulah satu pandangan sejarah itu daripada satu-satu peristiwa itu boleh dibuat kesimpulannya. Okay. Okay, seterusnya kita lihat daun lontar. Disebut tadi daun lontar. Apa maksud daun lontar? Okay. Daun lontar digunakan untuk mencatatkan maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Sumber catatan ini boleh membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan perubatan. Jadi pada masa itu tidak ada kertas. Jadi masyarakat pada masa itu jika dia nak menulis, dia menggunakan daun. Itu yang kita nak. Iaitu daun lontar. Okay, macam mana bentuk dia. Hari ni kita mungkin ada pokok dia tapi kita pun tak tahu macam mana pokok daun lontar ni. Okey. Dan yang paling terkenal ialah batu bersurat. Kita tengok. Kaedah bertulis juga membantu kita untuk menyelidiki sejarah negara. Misalnya melalui penyelidikan terhadap prasasti atau batu bersurat. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan dengan 1303 Masehi menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal daripada tarikh ini. Jadi batu bersurat ni adalah satu bentuk bahan penulis, kaedah bertulis. Okay. Bahan bertulis ataupun kaedah bertulis yang digunakan oleh sejarawan untuk mengkaji tentang sejarah. Okey. Jadi itu kaedah yang pertama untuk penyelidikan dalam sejarah. Okay. Ada dua lagi kaedah lisan dan kaedah arkeologi akan kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okay. Okay, jadi itu dulu tentang kaedah bertulis bagi 1.5. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.